إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. Betul tak? Hadis yang ke-146. Kan betul tak? Hadis Ustaz Abu Khadijah, tak silap saya, tajuk yang sebelum ni, man hamila alaina silah falaysa minna. Man hamala alaina silah falaysa minna. Betul lah? Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, berkata al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, babu qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam man ghashana falaysa minna. Bab yang mengatakan, membincangkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sabda Nabi, man ghashana, barang siapa yang menipu kami, falaysa minna, bukan daripada golongan kami. Qala Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, qala haddathana Qutaibah bin Sa'id, qala haddathana Ya'qub wa huwa ibnu Abdurrahman al-Qari, wa haddathana Abu al-Ahwas Muhammad bin Hayyan, qala haddathana Ibnu Abi Hazim, kilahuma an Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hamala alaina silah, man hamala alaina silah, siapa man hamala alaina silah falaysa minna, barang siapa yang membawa pedang, hamala alaina silah, falaysa minna, bukan daripada kami. Wa man ghashana, barang siapa yang menipu kami, falaysa minna, bukan daripada golongan kami. Itu hadis yang pertama. Nampak tak? Yang kedua pula, wa haddatsani Yahya bin Ayyub wa Qutaibah bin Hajar jami'an an Ismail bin Ja'far qala Ibnu Ayyub قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني. Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah serta Ibnu Hujur daripada Ismail bin Ja'far. Ibnu Ayyub berkata telah menceritakan kepada kami Ismail, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Abul Ala atau Al-Ala dari bapaknya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati, lalu pada setumpuk makanan, bukan setumpuk, selambakan makanan, macam orang meniaga lah. Orang meniaga buah ke, orang meniaga makan kan, dia letak makanan, dia stack makanan tu tinggi-tinggi kan, macam kita pergi pasar malam tu, dia longgok makanan, longgokkan. Betul kalau kita lihat Imam Nawawi rahimahullah, dia subrah itu ad-dhamm bid-dhamm wa iskan al-ba', as-subrah kumah majmu'ah min al-ta'am, satu bekas yang terkumpulnya makanan. Ataupun waktu dikatakan qila lis-sahab faqas sahab sabir, awan di atas awan kita panggil sabir bahasa Arab. Awan di atas awan kita panggil sabir. Itu subrah tadi tu, subratul ta'am, sabir. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kita naik kapal terbang, kita ambil gambar, nampak awan, ada awan lagi atas tu, kita panggil sabir. Subrah itu juga, subrah itu longgokkan makanan-makanan di atas makanan, subrah ta'am. Lalu Nabi memasukkan tangan dia ke dalam dia, mungkin buah kot agaknya, ataupun kuih ke apa, masuk tangan dalam tu. Kemudian Nabi terasa ada basah.
Maka Nabi pun bertanya, fanalat asabi'ahu, jari-jari dia, tangan-tangannya balalan. Balal tu maksudnya basah. Atau orang Arab kata baju basah muballal. Macam baju bahasa Arab lah, muballal. Al-thawbu muballal, baju kamu tu basah. Faqal, maka dia pun berkata, maka Nabi SAW, Nabi tanya kat dia, faqala ma hadha ya sahibat ta'am, apa benda basah ni, apa hal ni? Dalil bahawa Nabi SAW nak confirmkan dulu, mungkin makanan tu yang basah ke, jenis makanan yang basah ke, ataupun memang macam tu cara dia kuih macam tu. Lalu Nabi confirmkan dulu. Dalil bahawa bila kita nak menghukum ke atas sesuatu, kita kena tahu hakikatnya dahulu. Maka siapa yang belum apa-apa lagi dia menghukum ke atas sesuatu, maka dia telah melanggar hadis Nabi SAW, melanggar petunjuk Nabi SAW. Faqala ma hadha ya sahibat ta'am, apakah ini wahai pemilik makanan? Sahibat ta'am itu sahib bahasa Arab maksudnya tiga. Satu pemilik, satu kawan, satu ahli dalam bidang tersebut. Dia kata sahib kan ashab. Kita kata ashabul hadis, maksudnya orang pakar dalam bidang hadis. Yang kedua ashab maksudnya sahabat. Yang ketiga ashab maksudnya sahabat, maksudnya termasuklah orang yang menemani sahib. Sahib maksudnya orang yang jalan bersama-sama. Bahasa Arab sahib yang ketiga maksudnya pemilik. Maksudnya man sahibus sayyarah, man sahibus sayyarah, man sahibul kursi, man sahibul kitab, siapakah pemilik kitab, siapakah pemilik kursi, siapakah pemilik kereta tersebut, sahib. Itu sahibah maksudnya perempuan lah. Kalau sahib lelaki, kalau sahibah perempuan. Sebab tu Nabi Al-Quran kata alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam takun lahu sahibatun. Sahibah, sahibah maksudnya teman perempuan. Allah Ta'ala kata dalam Quran, anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibah. Bagaimana bagi Allah Ta'ala itu ada walad sedangkan dia tak ada sahibah. Maksudnya apa tu sahibah tu? Teman perempuan lah. Tak boleh kita kata sahibah tu pemilik, tak boleh kita kata sahibah tu ahli pakar. Bukan, sahibah maksudnya teman, sahibah. Jadi ya sahibat ta'am, wahai pemilik makanan. Qala asabathu as-sama', telah terkena makanan itu as-sama', langit. Langit maksudnya terkena hujan lah. Terjemahan dia disebut makanan tersebut terkena air hujan. Itu dah terjemah dengan makna. Sebenarnya makna asalnya as-sama', telah terkena langit, maksudnya terkena air daripada langit, terkena hujan. Asabathu as-sama', ya Rasulullah, terkena hujan wahai Rasulullah. Qala afala ja'altahu fawqa at-ta'am, kenapa kau tak letakkan yang dah rosak tu ke atas supaya orang boleh nampaknya? Kayyarahun nas, supaya manusia boleh nampak. Man ghasya, maka barang siapa yang ghasya. Maksud ghasya, ghasya dalam buku ni kata menipu. Sebenarnya kalau kita buka dalam kamus bahasa Arab, ghasya tu lebih dalam daripada sesuatu menipu. Ghasya ni lebih spesifik kepada kita memberikan sesuatu yang maklumat yang benda yang buruk, asalnya buruk, tapi kita cover benda yang buruk tadi supaya nampak baik. Itu ghasya. Ghasya lebih dalam pada menipu. Kalau menipu ni umum, kadzib tu menipu, ni termasuk menipu jugalah. Tapi sebenarnya ghasya dia lebih spesifik daripada kadzaba, ataupun kita kata qaffafa. Qaffafa lagi detail lagi. Dalam menipu tu ada banyak, antaranya ghasya. Ghasya tu maksud apa? Benda yang buruk kita coverkan dia supaya tak nampak buruk. Itu ghasya. Termasuk juga kadzib dalam bab ni, taffafa, panggil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin, maksudnya apa? Orang yang bila timbang untuk orang, dia timbangkan kurang, bila timbang untuk dia timbang lebih. Itu taffafa. Jadi ghasya, kata kamus Ibn Faris dalam kamusnya, Ibn Faris
satu pakar bahasa Arab, dia kata al-ghain wa shin usulu tadullu ala dha'fi fi syai'. Ghain dengan shin kan ghasya, pada asal makna dari segi bahasa merujuk kepada kelemahan yang ada pada sesuatu. Nampak tak? Kelemahan yang ada pada sesuatu, itu ghasya asal maksud dia dari segi bahasa. Dari segi bahasa, ghasya asalnya adalah kelemahan yang ada pada sesuatu. Dha'fin fi syai'in, tadullu ala dha'fi fi syai'in. Maksud yang kedua pula, alla tamhasan nasihah. Al-ghishu alla tamhadan nasihah, iaitu ghish itu pula ialah yang tak nak menerima nasihat. Macam mana tak terima nasihat ni pula? Kita tak usah faham nasihat itu nasihat yang kita faham tu. Kita ingat tak hadis yang kita bincang sebelum ni? Agama itu nasihat. Nasihat tu apa? Kita nakkan kebaikan pada benda tersebut. Maksudnya al-ghish ini dari segi bahasa adalah yang tak nak terima kebaikan, yang tak nak terima pembaikan. Ini kita masih lagi berbincang dari segi bahasa. Menurut Al-Fayyumi, juga pakar bahasa Arab, dia kata maksud ghish itu adalah lam yansahhu, iaitu dia tidak bersihkannya. Benda sesuatu yang tidak dibersihkan. Wa zayyana lahu ghairal maslahah, tetapi dielokkan rupanya walaupun dia tak bersih. Macam apa contohnya? Orang berniaga lah, orang berniaga. Contohnya orang berniaga lah. Encik, orang berniaga macam mana? Orang berniaga kain macam mana? Orang tipu, dia tu tak bersih, kotor, tapi dia nampakkan bersih. Apa? Dia macam kedai makan, makanan tu kotor, dah masuk apa binatang dia makan tepi tu, nampak bersih, sedangkan kotor mana tersebut. Ghish lah tu. Itu dari segi bahasanya. Sebab itulah kata bahasa Arab labanun maghshushun ya'i makhlutun bil ma'. Susu yang maghshush, iaitu susu yang terkena ghash, iaitu susu yang dah bercampur dengan air. Maksudnya tak pure dah susu tersebut. Macam ni lah gula zaman sekarang, madu. Bagus sekarang ni perang madu sekarang dalam Facebook. Madu, orang kata madu dia 3A lah, triple A lah, double A lah, 1A macam bateri pula. Kita kata barakallahu fikum, madu tu dia kata asli madu tersebut, rupanya campur gula contohnya. Ni barakallahu fikum. Jadi ini maghshush. Ini dari segi bahasa. Maghshush juga tadi sebut tadi kan, tak menerima nasihat tadi. Satu, kita tengok nasihat maksudnya apa? Kita mengelokkan sesuatu, betul tak? Jadi susu yang tak boleh dielokkan tadi, yang telah bercampur tadi tu, kita panggil laban maghshush. Begitu juga dengan orang yang ghish ini ialah orang yang dah kotor dan tak nak terima nasihat. Dan melampau pada ghish kita panggil al-ghil. Al-ghil. Apa ghil? Pula ni ustaz tadi ghish, ini ghil. Pagi-pagi Ahad ni bincang benda-benda berat. Al-ghil apa dia? Siapa tahu ghil tu apa? Kita selalu baca doa ni tapi tak perasan. Apa dia? Rasa benci, dengki. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang yang datang selepas zaman Muhajirin dan Ansar, lepas zaman sahabat, sikap mereka akan minta ampun untuk saudaranya yang telah meninggal, itu sahabat dan sahabat di kalangan Muhajirin dan Ansar. Dan dia kata wala taj'al, dan janganlah kamu ya Allah jadikan pada hati kami ini ada ghil maksudnya apa? Benci, dengki. Benci yang dalamnya ada dengki. Dia benci, ada macam-macam benci sebab dia buat jahat kat kita benci kat dia juga kan. Tapi al-ghil ini benci sebab dengki.
Faham tak? Dengki kan bencilah kat awak tu, benci ngada-ngada kan. Benci tu benci juga. Tapi itu benci sayang kan. Ada yang benci yang dengki. Ini panggil ghil. Sebab itulah melampau dalam ghish tadi boleh bawa kepada al-ghil wal haqd. Ini masih lagi dalam bahasa. Dari segi syarak, ghish itu adalah al-ghish ma yukhlatu min ar-radi'i bil jayyid, iaitu benda yang buruk kamu campurkan dengan benda yang elok supaya nampak elok. Itu kata al-Imam Munawi, al-Imam dalam Faidul Qadir. Dalam ada kitab dia Faidul Qadir, dia kata macam tu. Dengan kitab Tauqif. Apa tadi? Al-Munawi kata apa? Al-ghish dia apa? Mencampurkan yang buruk dengan yang baik supaya nampak benda tu baik. Sama lah macam hadis palsu dicampur dengan hadis dhaif, hadis palsu campur dengan hadis sahih. Dalam satu matan tu ada hadis sahih, dia campurkan dengan hadis palsu. Lepas tu bila kita kata ini hadis palsu, taklah ini sahih, dia ambil bahagian pertama yang sahih tu. Ini perbuatan ahli bid'ah biasa macam ni. Wa qala Ibnu Hajar, berkata Ibnu Hajar lebih spesifik dalam menafsirkan perkataan ghish, iaitu ayya'lama dhu sil'ati min nahwi ba'i'in aw mushtarin fiha syai'an law ittala'a alaihi muridu akhriha ma akhadhaha bidzalikal muqabil, iaitu pemilik barang, contohnya penjual. Tak semestinya pemilik tu penjual kan. Pemilik barang, dia nampak ada benda yang buruk pada barang yang dia miliki tadi, tapi dia tak nak bagi tahu kepada orang yang nak barang tu, kerana yalah, dia tak nak orang tu tahu supaya dia tak beli ke, dia tak nak ambil ke. Sebab dia bukan semestinya beli. Kadang-kadang tukar je lah. Dia kata, pun kau cantik, kau cantik juga, jom kita tukar. Tukar suka sama suka tukar. Bila tukar, rupanya dia punya handphone dah rosak rupanya dalam. Ghish. Ini pun ghish juga. Dia pinjam barang, dia dah pinjam barang orang tu, dia dah rosakkan sebenarnya, tapi dia coverkan, dia elok-elokkan balik, terus dia pulangkan, dia tak cakap pun. Ghish. Kau nampak dalam buku ni Ibn Hajar cantik dia terjemahan dia. Dia punya takrif al-ghish tadi apa dia? Iaitu pemilik barang tahu, bila barang itu tahu yang ada benda yang tak elok pada pada barang yang dimilikinya, tetapi dia kata kalau dia bagi tahu kepada orang tersebut, orang tu tak nak ambil. Bidzalika al-muqabil, dengan gantian. Dia tak nak tukar dengan gantian yang dia nak tu. Sama ada duit ke, barang ke, apa ke, servis ke. Dia kata macam ni, charge kami murah je, cincin sekali. Bila dah ambil servis dia, rupanya ada hidden charges pula, orang putih kata. Dia tak tahu pula, itulah awak tak baca betul-betul lah. Dia tak masa cerita, tak cakap. Dia tak cerita habis-habis. Ni panggil ghish. Wa qala al-Kafawi al-ghish sawadul qalbi wa ubusul wajhi. Masya-Allah. Al-Kafawi lain macam nak terjemahannya. Al-ghish tu maksudnya ialah hitamnya hati dan bengisnya muka. Ini jauh benar ni. Itu ghish. Itu mungkin ghish yang tadi kot, yang dengki tadi tu, yang marah tadi tu. Okey, apakah jenis-jenis ghish yang berlaku? Jadi hadis ni kata man ghasyana, kena tak dalam bab ni? Kenalah. Bab barang tu tadi apa dia? Disorokkan barang yang buruk tadi di bawah untuk menzahirkan benda yang dan dizahirkan benda elok. Contohnya pergi pasar malam. Minta maaf lah siapa berniaga pasar malam, kau terkena. Dia jual rambutan yang dilonggok depan tu semua yang elok, belakang tu yang dah buruk-buruk. Dia kata RM3 sekilo, apa 3 kilo RM10. Kita pun masya-Allah murah ya. Dia ambil rupanya dia ambil yang belakang ni, dia campur. Atas nampak merah, bila kita buka bawah, Allah, rupanya dah basah dah rambutan tu. Wish. Nampak tak? Ini benda ni banyak berlaku, niaga ke, hatta pun dalam masalah tak maaf sebut lah, kalau ada orang tu bagi servis, mengajar ke apa ke, kan, program kami mengajar sekian, cakap lega-lega kat orang,
Semak solat lah, apa ke. Bukan saya umumkan, umum lah, ni cerita umum. Semak solat ke, anak-anak bijak ke, apa ke, cerita berdegar-degar, rupanya dalam tu tak ada benda. Dia suruh budak tu solat, dia suruh ngaji, apa semua. Sedangkan tak seperti apa yang digambarkan di luar. Masih iklan, dia promo betul-betul. Cerita bukan main hebat lagi. Dalam tu tak ada benda. Ini rish. Dia tipu juga masalah ni. Nabi kata, man ghasyana falaysa minna. Maka dia bukan di kalangan kami. Maka dia bukan di kalangan kami. Apa maksud bukan di kalangan kami? Nabi kata bukan golongan kami. Ya, maksud dia kafir. Sebab menipu kami, dia bukan golongan kami, Nabi kata. Adakah maksudnya dia kafir? Not necessarily. Maksudnya boleh jadi kafir. Kalau not necessary itu maksudnya boleh jadi kafir ya? Ada dalil. Kalau puan masih kata not necessarily, maksudnya tak semestinya, betul tak terjemahan dia? Maka boleh jadi kafir jugalah. Dalil. Macam mana tu? Akmal, macam mana Akmal? Bila kata man ghasyana. Saya malam pagi ni. Dah lagi ceramah bosan kat pagi ni, ngantuk. Syekh Muhammad, tafadhal. It seems like ini student advanced diploma. No comment. Maksud malaysa minna. Wa amma makna al-hadis, kata Imam Nawawi rahimahullah. Fataqaddam awal kitab, kami telah bincang pada awal kitab bahawa kaedah ahli sunnah wal jamaah, iaitu seperti orang bawa senjata apa semua ni, iaitu kita faham hadis ni, iaitu kalau orang tu dia menghalalkan perbuatan menipu, maka dia kafir lah. Maka kita fahami daripada maksud man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu dia bukan golongan kami, iaitu bukan golongan itu maksudnya kafir sekiranya dia menghalalkan perbuatan menipu orang tersebut. Sebab kaedah ahli sunnah mudah. Dalam kaedah ni jelas, iaitu sesiapa yang menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah kafir. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, dia telah kufur kepada Allah. Ya, itu jelas kaedah ahli sunnah wal jamaah. Berdasarkan hadis yang kita sebutlah, hadis Ali bin Hatim At-Ta'i itu, yang dalam surah At-Taubah tu, yang Allah Ta'ala sebut ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Mereka telah menjadikan padri-padri mereka dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan sembahan. Lalu Adi bin Hatim yang asalnya Kristian masuk Islam, dia kata, ya Rasulullah, mana ada kami sembah? Kami tak sembah dia. Kami tak sembah pun padri-padri ni. Tapi Nabi kata, bukankah padri kamu menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, lalu kamu telah mematuhinya, kamu telah setuju dengan mereka? Itu maksudnya kamu telah menyembah mereka. Nampak tak? Kalau ikut saja, redha orang tu boleh menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, telah membawa maksud menyembah dia, mensyirikkan Allah Ta'ala. Apatah lagi kalau orang yang buat tu sendiri, lagi dah teruk. Maka kaedah ahli sunnah mudah dalam bab ni. Siapa yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, maka dia musyrik kafir. Bila kita sebut musyrik kafir ni, kita cerita hukum umum, tuan-tuan rahimakumullah. So banyaklah di luar sana tu fitnah-fitnah. Dia kata ustaz-ustaz Wahabi ni suka mensyirikkan orang, suka mengkafirkan orang, sikit-sikit syirik, sikit syirik. Kita kata ini hukum yang Allah Ta'ala telah letakkan dalam Al-Quran. Ada pun orang yang melakukannya, itu kita kena detail dengan lagi. Dia ada kaedah dia yang perlu kita lalui sebelum nak jatuhkan dia sebagai kafir dan musyrik. Banyak kali saya sebut dalam kuliah ni. Tapi saya ulang sebab satu kuliah, satu video keluar.
Jadi kalau orang dengar kuliah sekali, kau tak jelaskan masalah ni, nanti orang tuduh ustaz ni suka mengkafir dan mensyirikkan orang. Kita kata kaedah ni adalah kita hukum umum dulu. Adapun secara individunya berta'yin dengan individu, maka kita perlu penuhi beberapa syarat dan kena kita kata hindarkan segala bentuk halangan daripada orang itu, agar kita tidak menjatuhkan dia kepada kafir dengan mudah. Dan ini juga urusan ahli ilmu, bukan urusan kita. Kita hanya cerita pasal umum sahaja. Adapun ada sebahagian pula yang mengatakan falaisa minna. Maksudnya kalau dia tidak menghalalkan perbuatan tersebut, apa maksud falaisa minna? Bukan di golongan kami, iaitu kata al-Imam An-Nawawi, iaitu laisa ala siratinal kamilah wa hadina, iaitu dia bukan berjalan di atas jalan kita. Iaitu jalan apa? Jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa laisa min hadina, bukan juga di atas petunjuk kita, maksud dia. Ini kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi kita boleh faham falaisa minna, bukan di kalangan kami ini, daripada dua segi, dari segi dua wajah, dua arah, dua sudut. Iaitu sudut yang pertama, sekiranya dia menghalalkan perbuatan ghish tadi, maka tidak dinafikan lagi bahawa dia telah falaisa minna, bukan di kalangan kami. Maksud dia apa dia? Dia telah bukannya menjadi orang yang Islam, telah jadi kafir. Sudut yang kedua, iaitu dia tidak menghalalkan perbuatan tersebut. Dia kata perbuatan ni haram, tapi dia buat kerana hawa nafsunya. Dia nak berniaga, stok banyak lagi nak kena jual, dia nanti rugi beribu-ribu ringgit. Jadi dia terpaksa menipu. Ataupun dia, mana istilah terpaksa menipu, dia menipu. Dia menipu untuk cover balik dia punya kos apa semua. Dia tahu benda tu haram, bila buat juga ini, maka hawa nafsunya, maka ini tidak dihukum sebagai kafir. Jadi falaisa minna di situ bukan di kalangan kami, difahami dengan maksud bukan orang yang mengikuti sunnah kami. Faham tak ni? Faham tak ni? Pagi ustaz ni confuse ke? Confuse lagi? Agak confuse lagi. Bukan di kalangan kami, adakah maksudnya dia kafir? Tak. Iaitu kalau dia tidak menghalalkan, dia tak kafir. Jadi bukan di kalangan kami itu bukan golongan yang ikut sunnah kami. Macam Nabi katalah, an-nikahu sunnati faman raghiban. Gelak lah aku baca hadis ni. Gelak nak baca ni. Maksudnya an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, siapa yang tak suka sunnahku falaysa minni, maka dia bukan di golonganku. Jadi orang yang tak kahwin semua bukan mengikut Nabi SAW. Bukan. Berarti Ibn Taymiyah rahimahullah bukan mengikut Nabi. Ibn Taymiyah tak kahwin. Imam Nawawi rahimahullah pun tak sempat berkahwin. Yang tulis kitab yang syarah kitab ni, hidup sama 45 tak sebab nikah. Barakallahu fikum, tuan-tuan. Jadi bukan di kalangan kami maksudnya apa? Orang yang tak ikut sunnah kami, mereka tak sempurna lah. Tetapi ada dinukilkan daripada seorang salaf, nama dia Sufyan bin Uyainah. Dinukilkan daripada dia bahawa dia tidak suka yakrahu qawla man yufassiruhu bilaysa ala hadina. Dia tak suka, dia benci, yakrah, benci kepada pendapat orang yang menafsirkan perkataan laisa minna itu, bukan di kalangan kami, dengan tafsiran bukan mengikut petunjuk Nabi. Dia tak suka orang terjemah macam tu. Bahkan dia kata apa? Bi'sa hadzal qaul, inilah seburuk-buruk pendapat. Wah. Dia kata yakni bal yamsik an ta'wilih, bahkan kamu jangan takwilkan dia, jangan tafsirkan dia, biarkan dia pada umum lafaz tersebut, bukan dengan kami. Jadi kafir ke tak kafir, supaya apa? Supaya timbul perasaan takut kepada orang yang buat perbuatan tu.
Maka Sufyan kata jangan, biarkan umum. Habis tu kafir ke tak kafir ustaz? Biarkan umum macam tu. Saya tak tahu. Mana tahu kafir ke, mana tahu dosa ke, mana tahu tak ikut sunnah Nabi ke, biar. Supaya orang yang dengar hadis tu rasa takut. Macam kita kata, siapa yang menipu bukan di kalangan kami, bukan di kalangan umatku. Wah, apa perasaan dia? Kafir ke? Jadi bila dengar perkataan tersebut, dia rasa takut. Kalau kata bukan ikut sunnah Nabi, oh tak apa, sunnah. Nampak tak? Barakallahu fikum. Jadi kat sini dia kata bal yamsik an ta'wilihi liyakuna awqa' fi nufus, supaya betul-betul perasaan terasa takut, wa ablagh fi zajar, supaya dia punya zajar itu, dia punya zajar maksudnya larangan itu jadi kuat. Wa ablagh fi zajar, wallahu a'lam. Allah Ta'ala lebih mengetahui. Dan kalau sepanjang saya mendengar kuliah Syekh Salih Fauzan Al-Fauzan, dia pernah ditanya soalan macam ni, apa maksud falaisa minna? Maka dia kata biarkan atas umumnya, supaya orang yang mendengarnya merasa takut. Soalan Syekh Salih Fauzan dia lebih cenderung kepada pendapat Sufyan bin Uyainah ini, supaya orang tak main-mainkan. Wallahu a'lam. Dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW ada banyak lagi dalil yang seumpama dengan ini, ya? Ada banyak lagi dalil yang seumpama dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini. Check to what extent you boleh like beautify not two words. Sometimes you nak jual barang ni memang nak bagi dia look cantik also. Kalau nampak cantik tapi dia bukannya yang rosak, tak ada masalah. Rosak lah. Benda yang rosak dah tak boleh pakai apa semua. Kalau benda tu dah buruk tapi dia elokkan, kain tu dah lama tak jual, tak dapat jual, tudung dah lama, Kak Mel jual tudung lama, orang tak beli stok tu. Jadi Kak Mel buat macam mana, dia basuh ke, dia pergi rendam dalam air ke, bagi cantik lagi ke apa, Allah Alam, saya tak tahu. Jadi orang nampak, cantik lah, ini bila punya dah lama lah. Itu tak ada masalah, itu dia elokkan. Yang maksudnya dah dia cover, untuk mengcover keburukan tadi, itu dia tak boleh. Defect yang ada tu dia cover. Contohnya rosak tu letak something kat atas dia, sedangkan benda tu dah patah, tapi letak something kat atas tu. Bila kita nak kita main-main, lah dah patah rupanya benda ni. Boleh main sekejap dan baru you know, sometimes the wear and tear. Wear and tear tu lah yang cerita. Anak kita ganak dia baling, memang ada setengah barang memang cepat rosak. Contohnya yoyo beli kat Mekah. Yoyo beli kat Mekah, repang sekali kena lantai tu, dah tak boleh pakai dah. Yang yoyo yang jual 2 rial, 3 rial, 2 rial, rial tepi jalan tu, mainan tu macam tu kan, yang malam-malam orang tu tolak tu. Itu memang cepat rosak. Itu yang makruf, patut dia murah 2 rial. Tapi dia bukannya jual barang yang rosak kemudian dia cover dengan benda yang lain. Itu maksudnya rich. Kalau yoyo 2 rial dia jual 10 rial, Tak ada masalah. Itu dia pandai berniaga lah. Selalu tak rosak. kualiti dia tak, Kualiti tak bagus lah, tapi mahal. tapi mahal. Itu orang yang beli tu tak pandai. Dia jual barang yang tak kualiti tapi dia jual mahal. Dan dia tak letak apa-apa brand nama ke tak. Kalau dia tipu lagi cerita itu Syekh pernah tanya berkenaan dengan orang yang buat jam imitation, Rolex contohnya, ataupun Swatch ke apa ke, brand yang mahal ni, dia buat imitation. Kalau dia buat imitation tu, dia jual dengan harga macam harga asli, ini tipu bagi dia. Tapi kalau jual imitation tapi dia jual RM10, orang tengok orang tahu ini imitation lah, dah Swatch RM10, maka ni tak berdosa. Dan kereta lagi sekarang sekarang isu the China make like Honda, dia rupa sama je tapi dalam semua lain dia murah like. Tapi brand Honda dia clone. Itu kalau dia barang yang kurang kualiti, guna nama Honda dan Honda tak redha dengan benda tersebut, maka dia telah menipu lah. Like, macam Rolex sama lah. Sama juga kalau dia buat satu imitation Rolex, nampak macam Rolex, dia jual harga Rolex, maka dia tipu.
Tapi you jual harga Honda dia murah. lagi murah lagi. Lagi murah. Yang orang tahu memang dia clone. Ada orang tahu, ada orang Itu tipu lah. Kalau ada orang tahu, ada orang tak tahu, itu tipu. Kalau ada orang tahu, ada orang tak tahu, itu tipu. Dia kena beritahu Honda clone. Maka itu tak menipu. Sebab mana dia kata clone? tapi dia clone orang lain dia ikut jenama sama ikut. Itu bergantung pada undang-undang negeri. Kalau undang negeri tu tak kasih tiru orang punya rupa, maka dia tipu lah. Islam. Kalau kita tiru, ni kata Syekh Salih Fauzan, kita tiru tapi kita bagi tahu ini tipu punya, tak ada masalah, tak dosa. Menurut fatwa Syekh Salih Fauzan Al-Fauzan, wallahu a'lam. Lain kalau pemerintah kata kita nak buat undang-undang supaya kita nak protect orang punya rights ke apa ke, hak cipta apa semua, maka tak boleh lepas tu. Habis tu lepas ni, kalau ada orang buat roti, dia buat karipap, kita buat karipap rupa sama dengan dia punya karipap, kamu dah clone karipap dia, dosa tak? Jenama lah. Itu nama dia panggil karipap, kita panggil karipap. Tentu kan? Kalau baju sukan kan, yang macam band dia, tapi kalau semalam kan dia orang tahu yang Itu tipu lah. Kecuali kalau dia memang tak kata ini bukan ori punya, ini tipu punya. tapi dia orang yang pergi ke pasar malam tahu yang baju tu baju tipu. Tak ada masalah. Dia tiru dalam keadaan orang tahu dia itu bukan asli. Alternatif. Itu bukan asli punya, tak ada masalah. Kalau orang tengok sekali pun tahu dia tak asli. But most Adidas jadi Abibas. tak Adidas. Abibas kan? But I think most country already have law that Kalau ada Allah hak cerita, janganlah kan pemerintah, itu je lah. Kita cerita pasal umum. Adakah kita tak boleh tiru dia punya rupa apa semua? Apa hukum meniru? Kalau dia peksa haram lah ni. Tapi kalau nampak benda tersebut tak asli, macam roti boy. Sekarang ada orang buat macam roti boy kan, tapi dia namakan roti lain. Banyak kat Jasko. Jadi adakah roti boy kata kamu telah tiru hak aku, kau berdosa apa semua? jika dia register JPS. Kecuali kalau dia register, dia kata tak boleh orang dia buat roti boy macam ni rasa dia. Walaupun nama kau letak roti girl ke, roti man ke, roti woman ke, tapi rupa dia sama, rasa dia ada kopi-kopi dalam tu, ada butter-butter sikit, maka kamu telah meniru kami. Barakallahu fikum. Ada beberapa dalil yang sama lah, lebih kurang hampir sama, berkenaan dengan pengharapan. Sebelum tu kita masuk dulu, sebahagian ulama dia membahagikan al-ghish ini kepada beberapa bahagian. Pertama, al-ghishu fil buyu', iaitu menipu dalam berniaga, wa ghairiha minal muamalat, dan muamalat lain. Macam tadilah muamalat apa-apalah, berniaga ke, berhutang ke, pinjam duit ke, asalkan ada libatkan tabadul amwal, bertukar-tukarnya amwal, harta dan faedah, maka itu kita katakan al-ghish dalam perniagaan. Yang disebutkan oleh Ibn Hajar tadi, dan kita kata mantuk ataupun mafhum daripada hadis ini, apa yang nampak direct daripada hadis ni. Yang kedua, al-ghish fin nushi, ghish dalam nasihat, seperti yang disebut oleh Kafawi tadi, iaitu adamul ikhlas fin nus, iaitu dia tidak ikhlas dalam menasihati. Itu pun ghish juga. Masya Allah. Kadang-kadang orang minta nasihat kan, sebenarnya dia tak nak orang tu berjaya. Kau nasihatkan aku macam mana kau berjaya ni, kau macam mana kau punya asam pedas sedap ni. Alah, biasa-biasa je aku punya. Aku punya ni, dia tak nasihat dengan ikhlas. Dia tak nak orang tu dapat apa yang sama dengan dia. Kalau secret recipe untuk dia berniaga tu lain cerita lah. Ini adik-beradik ni, Mak Ngah dengan Mak Long. Mak Long punya ni sedap lah, Mak Long punya asam pedas ni. Alah, aku buat biasa-biasa je. Dia tak nak bagi tahu adik dia. Saya cerita ni pasal pengalaman tentang rahimahullah. Ini bukan cerita reka, sebab kita tahu pernah berlaku ni depan mata kita.
Orang tanya kat dia, macam mana maklong ni sedap sangat? Dia kata, alah, aku buat biasa je. Sedangkan bila orang makan, lain dia punya asam pedas dengan tu. Sampai hari raya orang minta asam pedas rumah dia. Saya bukan cerita kelakar bukan? Untuk dia biasa. Ha? Untuk dia biasa. Tak, dia tak nak cakap. Dia tak nak cakap. Biasa Adisa ni dia. Macam orang lain buat je lah. Tapi sebenarnya ada benda yang dia sampai orang sedap. Ni tak apa yang letaknya apa letak. Kita pun selak kuah tu. Tak nampak? Sana mati pun masuk kubur. Dia tak nak beritahu. Dia kurang, dia tak nak menasihati dengan ikhlas lah maksudnya. Kalau orang tanya, must be 100%. Mesti kena cakap yang betul. Tak boleh cakap benda yang ni. Ya, dia tak cakap tak betul, right? Dia kata Tak ada. Dia biasa-biasa. Apa maksud? Tak ada sama macam orang lain. Nampak? Sama macam orang lain. Maksudnya apa? generally speaking. Dia tak nak cakap. Kita tahu dia tak nak cakap. Kita faham yang dia tu tak nak cakap. Kalau dalam Macam Kalau contoh orang tu tanya macam mana? kalau dia ada kedai masak asam pedas, dia tak nak bagi tahu orang lain. Tu lain lah. Dia nak bagi supaya orang datang kedai dia. Tu lain cerita. Ini adik-beradik. Adik-beradik maklum dengan marah. Sampai raya 3 hari maklum ni nak datang balik raya ni. Asam pedas tak nak rendang-rendang pun tak. Asam pedas pun ada. Dia mau popular sikit. Jadi tujuan dia apa? Supaya dia lebih tinggi daripada orang lain. Tak setuju ke? Tak setuju lantak. Mana boleh ustaz ni, saya ni rahsia keluarga. tak apa ke? Ha? Ini rahsia keluarga saya. Aku tadi kalau keluarga dah suruh rahsia kan lain lah. Terus terang. Maklum. Ada lah macam tu kan ada. Ni macam dia kata macam mana kau ni boleh pandai baca Quran. Dia tak nak bagi tahu. Dia tak nak bagi tahu guru yang dia pandai. Dia tak nak bagi tahu guru yang dia belajar supaya dia ni. Ini termasuk rish. Kata apa kat sini? Kata Syekh, yuradu bi adamul ikhlasi fin nushi. Tidak ikhlas dalam menasihati. Wa minhu qawli Abi Ubaidah ghasyahu ghishan lam yadhadhu an-nasihah. Dia betul-betul dia tak nak, tujuan dia tak nak memperelokkan dia. Tujuan ataupun dia nasihat dia bukan tujuan nak elokkan dia 100%. Dia meniaga dia tak menjadi. Sebenarnya dia kata bagus dia tak menjaga tak menjadi. Kalau dia menjadikan aku nanti dikalahkan aku. Dia pun lagi nasihat-nasihat yang tak berapa nak betul kat dia meniaga. Tak boleh. Ini tak juga, ni rish juga. Besar rish ni, banyak benda rish. Dan yang ketiga, ini politik sikit, al-ghisyu lir-ra'iyah, menipu rakyat. Ini tipu rakyat lah. Okey? Ini Ibnu Hajar Bukan, ini yang disebut oleh dalam kitab ni, Mawsu'ah Nadratul Na'im. Ini Ibnu Hajar lain. Di dalam kitab Al-Kabair Imam Zahabi. Al-ghisyu lir-ra'iyah. Kalau apa sama ni? Al-ghisyu lir-ra'iyah iaitu menipu rakyat. Ma asyara ilaihi al-Imam Az-Zahabi fi hadithihi 'anil kabirah as-sadis ashar. Disebut oleh al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab dia dosa-dosa besar pada bab dosa yang ke-16 iaitu menipu rakyat. Wa alaihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam ayyuma ra'in ghasya ra'iyatahu fahuwa finnar. Mana-mana pemimpin yang menipu rakyatnya. Dan ketika dia ingat pemimpin ni bukan pemimpin kerajaan, ni kita pemimpin juga. Kan? Kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap orang kamu pemimpin dan kamu ialah bertanggungjawab di atas apa yang kamu pimpin. Hatta seorang isteri dia pimpin kepada harta suaminya. Makruf kan hadis ni yang kita biasa dengar tu. Suami ialah pimpin kepada isteri dan keluarganya. Isteri ialah pimpin kepada harta suami dan anak-anaknya. Kalau dia rish harta suami dia, kata pergi pasar Tesco, rupanya dia pergi beli lain. Dia tak bagi tahu dia rish. Dia rish. Kecuali kalau suami dia redha lah. Kalau dia kata ambil lah, beli apa-apa pun tak masalah. Rish. Macam orang beli, macam zaman sekarang kan banyak orang bila dia AJK masjid,
Belikan kursi untuk program dekat ni, untuk masjid kita 100 biji. Berapa quotation yang orang tu keluar? Jadi quotation kan RM15 satu biji kursi. Dia pergi jumpa orang tu, sebenarnya dia kata dapat diskaun kan, diskaun tu dia ambil duit yang diskaun tu. Dia tak bagi tahu pun kepada masjid tadi. Ini rish. Ni banyak orang buat benda ni. Rish. Peniaga okey. Peniaga memang boleh. Favor. Ataupun kita lantik dia sebagai wakil, itu boleh. Dia bukan pekerja masjid, kita lantik dia sebagai orang yang menguruskan jual beli, iaitu dia kata mengurus yang boleh ambil untung daripada benda tersebut. Macam kita lantik ejen, ya, understanding, boleh, tak masalah. Tapi kata dia pula tipu, kata Masya Allah, kata, anak dah pergi dah cari. Dia kata memang harga banner ni macam ni, banner buat banner program, banner masjid 300, sedangkan tempat lain memang bila kita cek sebenarnya 200 banner tu. Macam minyak pun. Minyak pula ni. Ustaz tak nak komen lah. Expensive saya. Yelah, dia kata macam tu, peniaga macam tu rupanya dia ambil beratus-ratus juta untuk apa ke, dia punya commission ke. Tak merujuk pada mana-mana lah ni. Ini dekat Colombia Colombia kan. Dia jual transaksi tu, dia kata memanglah transaksi tu betul, berlakunya penjual beli tu berlaku, tapi ya, sampai 100 juta dia punya commission tu, apa hal? Ini cerita Colombia lah. Lepas tu kita kata ayyuma ra'in ghasya ra'iyatu fa huwa fin nar. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi sendiri, dia kata setiap orang yang menipu rakyat dia maka dalam neraka. Dan hadis dia pula ayyuma 'abdin istar'ahu Allahu ra'iyatan thumma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi lam yadkhul ma'ahul jannah. Maka Rasulullah kata, mana-mana orang ya Allah Ta'ala, mana-mana hamba ya Allah Ta'ala telah memberikan dia tanggungjawab untuk memimpin satu rakyat, kemudian dia mati dalam keadaan dia menipu pemimpin dia, menipu rakyat dia, maka dia tidak akan masuk syurga bersama dengan orang lain. Tak masuk syurga di situ adalah kalau dia masih lagi Muslim, dia tidak masuk syurga sama-sama dengan orang-orang yang awal-awal masuk syurga, iaitu dia diazab dulu. Itu pembahagian rish menurut Ibn Hajar, para ulama kita seperti Imam Zahabi sebut tadi. Adapun hukum rish tadi, kalau rish dalam berniaga tak syak lagi lah, haram, minal kabair, dosa besar. Adapun yang kedua, rish dalam bentuk nasihat tadi termasuk juga kabair, dosa-dosa besar, dosa-dosa batin yang besar. Ada pun yang ketiga, menipu rakyat, itu pun dosa besar. Jadi ketiga-tiga dosa besar. Habis. Ketiga-tiga dosa semuanya adalah dosa besar. Dalam bab al-ghish ini dan seumpama dengannya, ada satu ensiklopedia yang mengumpulkan ada satu ayat Quran, ada 18 hadis, ada 3 asar berkaitan dengan tajuk ni. Jadi kita ada masa bila-bila kita boleh kaji lah 18 hadis berkenaan dengan ghish tadi. Lepas tu contoh ghish yang kita tak sedar ialah dalam hadis Ibnu Umar berkenaan dengan orang yang menyambung rambut dia kan. Dia sebenarnya rambut dia dia pakai rambut palsu. Itu ghish. Ghish. Lepas tu kalau kita pakai rambut dia sebenarnya dia tak ada yang apa, dia pakai buku palsu. Ghish. Tinggi pun kan? Tinggi ke rendah ke ghish juga lah. Ghish. Kata kitab tu dimasukkan ghish ini, dia kata zammul ghish maknan, dari segi makna, bukan dia tak sebut dari segi makna ghish tadi. Lagi kata Nabi SAW ada hadis tu Nabi sebut, Nabi kata ahlul jannah thalatha, dia kata ahli syurga itu 3, kata Nabi SAW. Zu sultanin muqsid, orang berkuasa lagi adil. Yang kedua mutasaddiq muwaffaq, iaitu orang yang sedekah lagi orang yang diberi taufik, yang kuat sedekah. Yang ketiga rajulun raqiqul qalbi, orang yang hatinya lembut. Ini kasar-kasar ni bukan ahli syurga.
likulli dhi qurba wa muslim, kepada setiap orang ahli keluarga dan muslim. Ini sama-sama geng sunnah bantai semacam dalam Facebook. Tak betul lah tu. Ini bukan ahli syurga ni perangai. Ada dan wa afifun muta'affif dhu ayal. Itulah yang orang yang bersikap afif, yang menahan diri daripada buat benda-benda yang keji. Dhu ayal, yang mempunyai kekayaan dengan keluarga semua. Ahli neraka 5. Macam biasalah, mesti neraka mesti lebih. Ahli syurga 3, neraka 5. Ad-da'if alladhi la zabara lahu. Allahu akbar. Al-afif alladhi la zabara lah, iaitu orang yang daif, lemah tapi belagak, sombong. Alladzina hum fikum tab'an la yatba'una ahlan wala malan. Iaitu orang yang meminta-minta, orang yang ada tapi suka minta-minta. Yang kedua, alladzina hum fikum tab'an wala yatba'una ahlan wala malan. Tapi ada, ataupun orang yang ada harta tapi tak nak membagi-bagikan harta tu kepada orang lain. Dan yang ketiga, poin yang ketiga, al-kha'in. Ini ada orang yang khianat, alladhi ya yakhfa lahu tama'un, iaitu orang yang khianat harta, iaitu yang dia menyorokkan harta-harta, dia khianat. Tadi yang menjaga tadi lah, wish. Idza daqqa wa illa khana. Dan hampir sama juga ialah rajulun, yang seterusnya, wa rajulun la yusbihu wa la yumsi illa wa huwa yukhadi'uka an ahlika wa malik, iaitu orang yang menipu siang dan malam. Dia tipu keluarga kamu dan juga harta kamu. Dan yang terakhir, al-bukhla awil kadhib wasyinzir wal fahash, iaitu orang yang bakhil, penipu, syinzir, al-fahash, iaitu orang yang suka cakap-cakap kasar, cakap akhlak tak elok, perangai buruk. Jadi itu 5 orang. 5 tak? Dapat 5 tak? Dapat 5. Ini dalam hadis Nabi SAW. Hadis itu riwayat Muslim. Dan banyak lagi hadis-hadis lain lah kat sini, yang rasanya tak cukup masa untuk kita huraikan. Terutama nanti kita akan jumpa sebahagian hadis ni, kita akan jumpa balik dalam Kitabul Iman ni juga, dan sebagainya dalam kitab-kitab, biasanya dalam Kitabul Buyu' lah, kitab-kitab niaga. Kita akan jumpa balik bab ni. Jadi selesailah hadis, man ghasyana falaysa minna. Ada soalan lagi? Tipu exam pun man ghasyana falaysa minna. Dulu guru kami, ada orang tu dia bawa toyol. Toyol lah, budak mesti panggil toyol. Yang tu bawa apa? Notes kan. Nah, dia rampas kertas pun dia ambil, man ghasyana falaysa minna. Itu mula sekali saya dengar hadis tersebut. Masuk ngaji, apa ghasyana ustaz ni? Rupanya dia baca hadis, man ghasyana, siapa yang menipu ke atas kami, maka falaysa minna. InsyaAllah hadis akan datang, kita hadis tepuk-tepuk pipi pula, bab berkenaan dengan meratap dan dakwah jahiliah, iaitu mengumumkan kematian. Apa hukum mengumumkan kematian? Sekarang ni orang umumkan kematian dalam Facebook, dalam surat khabar, pas dabok kan? Kalau sing mati tu pas dabok, Al-Fatihah ataupun apa, kan? In memoriam, ada buat besar dalam surat khabar, kadang satu muka surat. Itu yang dah meninggal. Dah meninggal. Kalau yang belum, yang umumkan kematian ni, boleh tak buat macam tu? InsyaAllah dengan jawapan dia pada kuliah akan datang. Bukan sekarang lah, kuliah akan datang. Bismillahirrahmanirrahim.